Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat apa? 136. Kat mana? Mengsalati. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Yang ketiganya mengsalati mayit, itu menyembahyangkan mayat. Solat mayat itu besar pahalanya bagi orang yang ikut melawat mayat orang Islam dengan iman dan ikhlas kerana Allah Ta'ala, sampai ia mahu menghantarkannya ke makam, ini ke kubur. Orang itu akan mendapat pahala 2 kirah atau pahala sebesar gunung Uhud. Hukum solat mayat itu fardu kifayah. Artinya bila ada salah satu dari penduduk kampung yang telah mensolatkannya, berarti kewajipan orang Islam lain telah gugur. Tetapi bila tidak ada seorang pun yang mahu mensolatkannya, maka semua penduduk desa itu mendapat dosa. Baik. Yang ketiganya daripada tajhizul mayit, 4 perkara yang fardu kifayah yang wajib dikerjakan atas mayat, iaitulah semayang. 4 perkara itu mandi, kafan, semayang, tanam. Wajib orang Islam mensemayangkan mayat yang tidak haram disemayangkannya. Kalau yang haram disemayangkannya, tak ada lah. Seperti orang mati syahid, haram semayang. Ini maknanya mayat yang wajib semayang. Pahala semayang mayat ni besar, sehingga Nabi sebut sebesar bukit semayang. Ikut siapa kubur 2 util bukit boleh. Man sallal janazata, man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu kiratun. Barang siapa yang melawat jenazah, nawat orang matilah, sehingga disemayangkan atas jenazah tu, falahu, maka jawabnya dapat bagi dia kiratun, 1 kirat. Wa man syahidaha hatta yudfana, dan barang siapa pula melawat jenazah daripada semayang sampai ke tanam, falahu kiratani, maka baginya tetaplah dapat 2 kirat. Tanya seorang laki-laki, ya Rasulullah, mal kirat, 1 kirat banyak ni? Nabi jawab, kiratun mislu Uhudin atau kama qala, 1 kirat sebesar bukit Uhud. Bukit Uhud 2 util kit besar. 2 util bukit. Kalau semayang sutil bukit boleh mah. Lepas tu tanam pula, tunggu sampai ke tanam 2 util bukit mah. Oh, berebut lah kalau mah sungguh. Nampak? Hak lubuk mandi besar ujung kuku memang berebut hanya. Nampak, duduk lalu pang tiku, celup tepung teguh. Bukan besar bukit. Besar kuku ke. Hak mati kambuh dalam tu, hak dak semayang jemaah, dak semayang asar. Hak ni hak Nabi janji. Tak agak cetang Nabi agak. Hingga hak manusia janji. Semayang suti bukit boleh, harta, tapi bukan harta dunia, harta akhirat. Makna buah harta dunia lah. Tak sabus bukit lah, makna pitih. Seguning. Tunggu sampai ke tanam 2 guning, pitih 350 ya. Oh, tengok kalau kerajaan umum gitu. Bola radio RMKT, barang siapa yang salat jenazah, maka kerajaan Terengganu
akan memberi seguni duit RM50 kepadanya, diberikan sendiri oleh Datuk Mak Said. Kalau kata gitu tengok. Dan barang siapa tunggu sampai habis tanam 2 guning. Tengok kalau ada mati kan ni gelum bila orang nu mari batu pahat Johor. Faham tak? Parking siapa ngecang. Nak banyak-banyak. Tak, memang dah dalil tu duduk hunggar ke pitih tu. Kanyak ngak 40 riyal. Turun pagi balik petang, turun pagi balik petang, muka sama tang sepoket. 40 riyal baru dah kalau seguning. Faham? Tu orang kata. Dak gerak kita ni. Ni boleh ada kat semayang jenazah, dak semayang. Kita jemput semayang, tak apa, sila. Silakan. Dia duduk tanah. Nampak? Nak kata uzur, dak pakai pek. Lelaki. Faham tak? Berat menandang tu. Macam-macam alasan. Apa tak semayang dak bawa pi ya. Bodoh tu. Sebab apa wajib pakai pi ya? Semayang jenazah. Pakai topi kubur pun sah. Mana ada sujud. Faham? Dak ni guna pula seluruh jabat. Tak semayang jenazah. Bayang kalau kita mati orang pakai dak semayang itu guna. Ada kerja sangat, ada berapa orang kerja sangat, mustahak sangat. Tak? Tak pada semayang jenazah. Mari nawak sembang gitu Nak sembang Tok Imam siapa ni tak naik. Tok Imam naik. Orang dua burung seberang baru naik dah. Asyik semayang jenazah dia tak naik. Dia congok itu atas kursi bawah. Dia bangun buat sibuk. Sila. Mayat ada dah tamah. Sila. Ada ramai jenis lagu tu. Nampak? Tak semayang. Padahal tak ada rokok pun. Dia dah malas juga. Kalau macam semayang tasbih tak tahu lah main jenazah 45 minit. Tak dah seminit je. Tak ingat bawa baju, tak ingat bawa sokok, tak ingat ada wuduk, ada kerja, macam-macam hal. Semayang jenazah ni tanda kita buat kebajikan kepada mayat untuk kali yang terakhir. Ada lah. Dulu kita duduk tolong dia sakit, kita tolong berobat. Dia ada piti, kita tolong pinjam piti. Kita susah, dia mari nawak kita. Dia mati, kita tolong semayang dia. Itu tanda dia. Jadi 2 utir bukit, bayangkanlah. 2 utir bukit pahala. Sutir bukit, Bukit Uhud. Bukan bukit besar, Bukit Uhud. Bukan Bukit Uhud depan ni. Faham? Muhak di Madinah. Bapak bukit. Siapa sebut bukit apa dalam zaman dulu Nabi sebut kalau pahala besar bukit semua. Nak suruh gemar. Kalau khabar seria dia tak gerak pula. Nak suruh gemar, tak gemar juga. Nampak guna. Tapi kalau mah sungguh, baru gemar. Yang kita tak apa gemar tu bayar akhirat. Kalau bayar dunia nak selalu. Dalam satu hadis Nabi kata, "Lau kana libni adama wadiyani min zahabin labtarasa lisahuma." Jikalaulah Tuhan bagi kepada tiap-tiap manusia itu 2 bukit emas, nescaya dia minta 3. Faham? 2 bukit emas dia mesti minta 3. Pasal pahala orang nak sikit, pitih nak banyak. Awak diterima menjawat jawatan pegawai di syarikat kami dengan gaji 2,000 sebulan. Orang tu jawab, Allah parak ngak 800 dah bah. Tak ada lagi jawab gitu. Mereka bukan 2,005. Faham tak? Nak banyak, tapi kalau hak akhirat tak apa nak. Kalau Tuhan beri mah 2 utir bukit, semua orang nak 3 utir. 3 utir tak boleh Tuhan. Kalau Tuhan beri 3. Ma yamla'u jawfahu illa turab. Dia tidak akan kenyang daripada dunia melainkan bahan tanah. Nabi kata illa turab tu makna tanah masuk dalam mulut, makna kubur lah. Jadi mula kita gemarkan balik untuk solat jenazah. Lalu tengok ada orang mati, solat jenazah. Ikut siapa ke tanam 2 utir bukit. Tapi sutir bukit padang dah. Jangan hendak boleh bersutir bukit.
Bila ada orang telah tunaikan solat jenazah, maka gugur kefarduan. Dalam maknanya mukim pasir panjang ni, semua orang wajib solat jenazah. Siapa tu? Laki-laki yang dewasa. Yang tak wajib orang perempuan, budak-budak. Katakan pasir panjang ni ada 3,000 orang, laki-laki dewasa. Berlakulah contoh kematian seorang, mati seorang, tu imam. Faham? Semua orang ada di pasir panjang ni, pemukim pasir panjang, wajib belaka. Bukan wajib atas 2-3 orang, wajib atas semua. Pasal dia fardu kifayah kan? Wal wajibu ala kulli mukallafin. Fardu kifayah ini satu benda yang wajib atas semua mukallaf. Fa iza fa'alahul ba'du saqata 'anil baqin. Bila sebahagian telah tunaikan, maka baru gugur daripada hak lain. Asalnya wajib atas semua, maka bila seorang dua telah buat, barulah gugur tuntutan wajib daripada hak baki lagi. Itu cara dia. Kita tak wajib atas kita, orang sebarang baru semayang. Tak wajib atas kita. Orang si manjang mati pun orang sebarang baru wajib semayang. Orang Kolibar mati pun orang sebarang baru juga wajib semayang. Dan kalau orang sebarang baru mati, habis licin dah. Ni faham. Yang paling afdal sekali jadi tok imam semayang mayat anak si mati jika lelaki. Ingat tu, dia ada tertib dia. Anak si mati. Anak si mati dah naik taumah. Kau dah kan awak turun kursi tanah, sembang tanah. Nampak? Sila naik. Ayah ada dalam bilik. Ya tengok. Dak semayang juga anak. Time semayang anak dak semayang, time tahlil anak duk jaga tu. Tepung gomok dapur. Dak akad doa pun, duk sibuk kelotong-keloteng dapur. Orang duk tadah doa. Patut dia lah, maknanya semayang aja imam semayang mayat dah anak si mati. Dia lah syekh tahlil. Awak tahlil dak belaka dia. Dia bagian tu lah, bagian arah, pengarah. Dia pengaruh kan. Nak mana anak zaman moden ni. Dah buat apa gitu jadi anak apa gitu tak tahu kehala. Pasal pok hak mati tu lah bodoh. Dak latih. Dia latih. Latih jadi selalu. Anak kita atau kalau Cina cakap Cina. Atau kalau keling macam cakap keling. Atau kalau Arab cakap Arab. Gitu gak latihan kita. Ajar pandai semayang mayat, dia semayang mayat kita. Ajar siapa pandai tahlil, dia tahlil. Ada pun rukun solat atas mayat ada 7. Yang pertama niat sebagai solat yang lain. Niatnya usalli ala hadzal mayyit arba'a takbirat fardal kifayah imama ma'muma lillahi ta'ala Allahu akbar. Saja ku solat jenazah atas mayat ini fardu kifayah 4 takbir imam makmum kerana Allah Ta'ala. Yang rekahnya masa kita takbir Allahu Akbar, aku semayangkan atas jenazah ini 4 takbir fardu kerana Allah Ta'ala. Cari tak sebut kerana Allah Ta'ala pun sah juga. Aku semayangkan jenazah atau mayat ini 4 takbir fardu. Tak payah kata nama. Tak payah sebut nama. Katakan nama dia Mamat, dah kata aku semayangkan jenazah yang nama Mamat ini, dah kata. Kata jenazah ini sudah. Aku semayangkan atas jenazah ini. Kalau ada 2 orang jenazah depan, 2 orang mati, maka niat aku semayangkan ke atas 2 jenazah ini. Antara ramai mayat depan, aku semayangkan ke atas semua mayat ini. Kena tu. Kemudian takbir 4 kali. Takbir 4 kali. Iaitulah dengan takbiratul ihram untuk takbir yang kedua dan seterusnya tidak usah niat. Semua sekali takbir 4 kali. Takbir pertama dipanggil takbir ihram. Takbir pertama ada niat. Takbir 3 lagi tak ada niat dah. Baca Fatihah sudah takbiratul ihram. Baca selawat Nabi SAW sesudah takbir kedua. Adapun bacaan selawatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
sama macam selawat dalam tahiyat akhir. Sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Tak apa dah, kita dah ingat katakan. Kemudian mendoakan mayat sesudah takbir yang 3. Lapahnya seperti ini: Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jika wanita, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zukrina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Baik. Takbir yang pertama baca Fatihah. Tak ada doa iftitah, tak ada. Kerana sembahyang mayat nak cepat. Lepas tu tak ada rakaat, tak ada sujud, tak ada doa iftitah. Allahu Akbar. Aku sembahyang kat atas jenazah ini 4 takbir fardu. Faham? Baca Fatihah. Bismillah dulu. Habis amin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Nak comel lagi macam tahiyat akhir. Habis selawat, takbir pula. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu. Habis Allahumma ighfir lahu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu rekah. Jadi kita boleh pendek selawat dan doa mayat. Yang tak boleh pendek Fatihah. Jangan Fatihah barang pendek kau. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Allahu Akbar. Tak jadi tu. Jadi hak ni boleh pendek. Dan kalau nak panjang afdal. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal salji wal bara wa nakihi minal khataya kama yanakas saubul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al jannah wa a'idhu min azabil qabri wa fitnatihi min azabin nar. Dak dah nak ngapa semaya-maya baru dengar lagi, baru belajar. Allahumma ighfir lahu. Mak mati, Allahumma ighfir laha. Toki mati, Allahumma ighfir lahu. Toki ngetuk mati sama mandi sekayu, Allahumma ighfir lahuma. Faham? Dua orang. Mayat dua depan. Jangan Allahumma ighfir lahu pula. Tu yang nak jaga. Mayat duduk depan dua orang. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Ingat tu kalau dua huma. Ingat padi huma. Ada apa ya? Allahumma ighfir lahuma. Mak kalau seorang mayat dua, kita pergi doa seorang. Hak mana nak apa? Mayat dua depan, kita Allahumma ighfir lahu. Ya Allah yang Tuhanku, ampunkanlah seorang daripada mayat ini. Hak mana Bapa salah seorang je, dua kan? Dua Allahumma ighfir lahuma. Ramai mayat mama ni 3 ataupun lebih. Tak kira 3, 10, sejuta, tak kira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum, umpamanya. Ingat hak tu sikit je. Hak mayat seorang tak ada masalah. Hak dua tu jadi pasal lain. Bak ada gak tu imam mayat dua, dia kata Allahumma ighfir lahu gak. Tapi tak ramai lah, tapi pernah berlaku. Gitu imam semayang mayat dua depan. Budak mati lemah, dia doa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Hak belakang amin juga, amin. Tak kena gitu. Kalau mayat itu anak-anak, hendaknya doa ditambah dengan Allahumma ja'alhu lana salafa wa farata wa ajra. Ya Allah, jadikan ia bagi kami sebagai diamanahkan pendahulu dan pahala. Jadi kalau mayat kanak-kanak, maksud kanak-kanak belum dewasa. Maksud belum dewasa, belum akil balik. Tak balik lagi, hak tak ada dosa pahala. Umpamanya tekad tang satu, tepuh di lori, mati, maka tak ada Allahumma ighfir lahu, pasal tak ada dosa. Faham? Allahumma ighfir lahu ni orang hak ada dosa dah, macam kita semua. Ampunkan dosa dah, budak-budak ada dosa dah. Tak ada. Anak orang kafir pun tak ada dosa. Mak Hindu, ayah Kristian. Nampak? Ada? Dia nikah.
mak Hindu, ayah Kristian. Nampak? Agama dia tak tahu. Ada mak Buddha, ayah Hindu, ada tak? Orang kafir kan? Dia tak ada peduli dia. Dah anak pun dia nak kata tak tahu. Budu ke apa? Dah mak Buddha, ayah Hindu, anak Budu. Faham tak? Hukumnya tak ada dosa juga. Cuma tak boleh semayang mayat anak orang kafir. Walaupun dia beriman, walaupun tak hukum kafir. Kerana semua anak orang kafir hukumnya beriman di sisi Allah, kafir hanya di sisi manusia. Faham? Tapi tak ada dosa tak? Bila anak orang kafir tak balik kita tak ada dosa, dah anak orang beriman tak ada dosa juga. Jadi tak ada Allah maghfirlahu warhamhu, kasihanlah dia. Memang Tuhan kasihan kanak-kanak, dia tak ada dosa. Yang tak kasihan ni hak tua macam kita ni. Faham? Wa'fu anhu, memaafkanlah salah. Memang salah apa? Budak-budak tak ada salah benda. Cik lagi baru 8 tahun mati lemah, cucu Sami Belu masuk surga. Walaupun minum arak dah, minum arak dah pun masuk surga kau. Anak Cina minum arak, Toki dia tinggal. Nampak dia panggil kawan-kawan ni sama-sama talikat, dia buka arak lapis sejuk rumah orang Cina. Cucu Ontikiat. Pakak minum arak 5-6 beradik, geng-geng yang hak darjah talikat belaka masuk surga. Padahal dia tak ada dosa pahala. Kalau kan rufi'al qalam an salasin, tidak ditulis dosa pahala 3 golongan. Anis sabiyyi hatta yahtalima, daripada kanak-kanak sampai dia balik. Nabi tak sebut dalam hari itu kanak-kanak orang Islam saja, semua kanak-kanak. Jadi mayat kanak-kanak tak ada baca Allah maghfirlahu, tak ada baca talqin, tak ada tahlil. Ingat tu. Tak ada talqin, tak ada tahlil. Talqin pada budak yang belum balik bid'ah. Faham? Hak khilaf talqin ni mayat orang dewasa. Tu berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama mazhab. Kalau mayat kanak-kanak memang tak ada khilaf, orang tak suruh. Mayat orang mati syahid tak ada talqin. Pasal apa? Tak ada fitnah kubur. Talqin ni fitnah kubur. Nak mengelakkan fitnah kubur. Jadi mayat kanak-kanak ganti doa dia gini, Allahumma ja'alhu lana salafa wa farata wa ajra. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah mayat budak ini sebagai pendahulu, dan sebagai pahala, dan sebagai saham ibu bapaknya di akhirat nanti. Iaitu boleh pahala dengan sebab anak hak tak balik lagi, Tuhan ambil nyawa dah. Tulis dah dalam buku ibu bapa. Pak dara tak boleh. Ni ulama sebut. Bila anak tu mati kecil, pahala boleh ke ibu dengan bapa. Walaupun ibu bapa dia bercerai dah. Boleh. Setelah selesai berdoa lalu takbir lagi untuk yang keempat kali. Doa untuk takbir yang keempat ialah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dengar semula. Lepas takbir yang keempat tidak wajib baca doa. Boleh nak salam selalu. Ingat yang wajib doa atas mayat lepas takbir yang ketiga. Habis doa mayat, takbir yang keempat, boleh salam selalu. Tetapi harus kita baca doa sebelum salam dengan doa-doa yang baik. Di antaranya doa yang kita dengar tadi, Allahumma la tahrimna ajrahu. Boleh juga Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh juga. Faham? Jadi boleh takbir yang keempat, Allahu akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi. Nak faham situ. Jadi sama-sama orang baca doa tak. Tapi takut-takut ada kita jerepok tu imam hak tu, lepas takbir yang keempat dia salam selalu. Salam tak ada masalah. Tak usah nak petikar kan. Kalau mana tu imam tak baca doa apa takbir keempat, tak boleh dah. Kemah dah tu. Cuma haru tambah ni.
Nampak? Lepas doa takbir keempat harus tambah. Bukan wajib tambah doa ni. Harus sahaja. Ingat. Kemudian kalau ada tu imam kampung tu pula nya takbir 5. Tak payah mubarakah, sah juga. Kerana dua riwayat ini sah belaka. Sembahyang mayat boleh takbir 4 kali dan boleh takbir 5 kali. Lain pada tu tak jadi. 3 kali tak ada sembahyang mayat takbir. Tak ada riwayat. 6 kali, 7 tak ada. Yang ada 4 dengan 5. Paling banyak hadis 4. Faham tu? Paling banyak hadis takbirnya 4 kali saja. Ada 2 hadis takbirnya 5 kali. Sahih tu. Tapi tak berlaku lagi tak? Takut-takut berlaku. Ada mari seorang tok imam yang bahang 5. Betul dah. Tak ada masalah. Ada riwayat. Maksudnya Allahumma la tahrimna ajrahu. Jangan, ya Allah takut, jangan kau haramkan pahalanya selepas dia tak ada. Umpamanya mati dah ayah kita, maka jadikanlah kematian ayah kita ni, jangan jadikan sebab ayah kita mati tak ada molek dah rumah tangga kita. Dulu kau ayah bagi sejik, bagi surah sama, tapi bila ayah mati jadi tak ada dah gitu-gitu dah. Tak mahu gitu. Wala taftinna ba'dahu, jangan fitnahkan kami lepas dia tak ada ni. Fitnah ni maknanya jadi tak baik. Dengan sebab mati bini jadi tak baik. Jadi mengata rawa lah ni, duk erik-ring. Dengan sebab bini mati. Jangan. Jadi ada kesabaran. Waghfir lana, ampunkan kami, walahu, dan baginya bagi mayat. Wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Dan juga ampunkan bagi segala saudara kita yang telah mendahulu kita tapi orang beriman. Batulah amalan yang paling afdal sekali untuk orang yang telah mati oleh orang yang hidup ialah doa. Wala taj'al fi qulubina ghilla, jangan jadikan dalam hati kami ini pandang buruk, ataupun menipu atau nak buat jahat lillazina amanu, bagi orang beriman. Kadang-kadang syaitan dia asuk kita, suruh khianat orang beriman. Tengok orang tu maju nega, mari ikut dalam hati mu khianat jumpa tu omor tanang besi cekok lama minyak mati bunuh kepala tangga biar mampu kau terik dia. Dia juga jenis lagu tu. Turuk boleh api neraka lagi. Biar nampak bila orang beriman meniaga hutang, kita meniaga tak hutang, kita tupang suka tak. Tapi payah penyakit. Payah lah. Barang payah, balasan mahal. Dia tiap-tiap kerja payah, upah mahal tu. Kerja payah, upah mahal tu. Macam buat batang tangga tu, kau megang tangga panjang tu, upah murah. Dia nak upah mahal, cekok. Dia ada tukang sukuk tu, dia buat hot cekok je. Hot straight dah buat. Jadi dia buat hot cekok boleh 200 sehari. Ni buat hot straight 25 ya sehari. Dia kata gitu jugalah kalau kita ni barang yang nafsu tak mau. Iaitu bila ada orang-orang beriman yang maknanya Tuhan beri lebih nikmat pada dia, kita tupang suka barang payah tu. Melainkan tupang sakit hati, datang kau laku dah dia. Dia jadi macam-macam. Setan dia masuk celah. Setan ni orang buat baik pun kita sakit hati. Jangan main pandai dia. Tak usah kata orang buat uduh kita, orang buat baik. Ramai orang kena nya sihir, nya santau, nampak tembok nak suruh sakit. Sebab apa? Kita ingat jahat, baik sangat. Ada kes berlaku terlampau baik dengan orang kampung, santau, kena santau. Sebab apa? Pasal sakit hati tengok orang rapat belakang dia pasal dia baik. Jadi bila baik sangat nya kena juga. Tu lah Melayu lah. Orang putih tak main santau-santau ni. Yahudi ada. Nampak keling-keling Melayu. Melayu ganah polong bela. Melayu dengan main. Orang Cina keling kalau tengok polong tubik tahi takut tak. Orang Melayu bela buat anak akak polong. Beliau je raya ni, mesti raya ke polong. Innaka ra'ufur rahim. Setelah berdoa lalu salam.
Sesudah mayat masalah macam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kita ulang balik semayang mayat bagi orang-orang yang baru belajar. Senang saja, 1 minit saja. Yang pertama takbir, Allahu Akbar. Aku semayang atas mayat ini dengan 4 takbir fardu. Habis itu baca Fatihah. Lepas Fatihah takbir yang kedua, baca selawat Nabi Allahumma salli ala Muhammad. Habis itu takbir yang 3, doa mayat Allah maghfir lahu, kalau mak Allah maghfir laha. Habis itu takbir yang keempat, assalamualaikum warahmatullahi. 30 saat saja belajar. Jadi tak ada alasan dah lepas pada ni. Dak anda dak ingat, mudah sangat. Dia ni orang nak belajar macam-macam tak? Nak belajar universiti 4,000 ni bayar. 2 ekor kuba. Gada. Nak belajar universiti. Nak 4 tahun duduk, 3 tahun, 8 tahun, 7 tahun, sambung pula. Nak boleh ke ilmu dunia, bukan senang. Nak masuk kolej tu kena bayar pula 1,800 dulu, satu semester pula 2,000. Nak gadap golok mak. Ada puyuk jual puyuk, ada papan latah cokeh jual. Nak belajar bab semayang mayat 1 minit je, tapi tak ramai orang nak belajar. Dia gitu lah. Nyakit itu tu. Sesudah mayat dimandikan, dikafankan dan disolatkan, lalu dibawa ke kubur, dipikul oleh 4 orang, dan hendaknya cara memikulnya dibawa dengan segera. Sekurang-kurang pikul mayat iaitu 4 orang. Pak kita 6 orang. Tak, pak kita 6 orang pasal pakai khanda. Kalau tak pakai khanda 4 orang. Sunat jalan segera, jangan berlari. Asri'u bil janazah, bersegeralah kamu membawa jenazah. Tu hadis Nabi. Bukan berlari, bukan berlari anak, berjalan cepat. Berlari anak orang sa'i, nak berjalan cepat. Maknanya janganlah lemah long lah bawa. Nak bawa mayat. Gedek. Kerana tu lagi kubur. Faham tak? Bukan jalan terus grup biasa apa. Tak usah singgah mana-mana. Tengok orang ramai saya tengok ada orang insiden bawa terus. Jangan kita tanya pula mana insiden. Nak berhenti pula. Nyanyi ke mayat duduk situ. Bawa terus. Nampak? Jangan tunggu lama. Kerana apa? Kerana ada suatu hadis. Nabi kata iza wudi'atil janazah ala a'qabihim, apabila diletakkan jenazah di atas tengkok-tengkok mereka itu. Nampak? Bila jenazah ni diangkat, diletakkan di atas tengkok. Buat atas tengkok lu nak jalan. Nak pergi kubur ni. Wa in kanat salihatan, jikalau mayat itu baik, orang soleh lah. Faqala, maka mayat itu berkata, qaddimuni, cepatkan bawa aku, jangan jalan slow-slow gini, buat derah sikit. Mayat tu kata. Nampak? Wa in kanat ghaira zalik, jika mayat tidak soleh, iaitu koleh lemak. Mana mayat tu jahat, kaki 6 ekor, dah semayang pi kuda penuh lah kocek, kaki zina togok arok 6 ekor penuh lah kocek. Faham? Jenis belaga kubah, belaga lembu. Jenis mayat tak baik ya. Jenis wak zalim korang, tipu harta benda orang. Maka faqalat ya wailata, nampak? Ainama tazhabu bi, dia kata celaka sudah aku hari ini, ke mana kamu nak bawa aku pergi? Faham? Mu nak bawa aku pergi mana ni? Yang usung-usung aku ni. Yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan, mendengar suara mayat itu blebek oleh semuanya yang hidup melainkan manusia. Jadi kalau mayat yang tidak baik, jangan pikul lama-lama, pergi humban derah dalam lubang kubur. Kalau mayat yang baik pun derah-derah juga, kerana nak atur tempat yang baik biar derah. Itu sebab tu jalan derah. Semua dengar suara mayat tu berkata, melainkan manusia tak dengar. Walau sami'a la sa'iqa, kalau manusia dengar, nescaya pengsang tukang pikulkan dia. Memang pengsang kita tengah pikul belebel, hei gulana hei.
Reboh habis situ le. Nampak? Menghantarkan suatu mayat adalah mendapatkan pahala kebaikan. Pikul jenazah fardu kifayah suku. Pikul satu fardu kifayah pula. Caranya menurut mazhab Syafi'i, hendaklah orang yang menghantar yang berada di depan dan berjalan dulu dari keranda mayat. Sebahagian ulama ada yang berpendapat sebaiknya orang yang hantar itu berjalan di belakang dari keranda mayat. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi ada berlaku khilaf. Imam Hanafi mayat jalan dulu, kita orang kapun ikut belakang. Mazhab Syafi'i orang kapun jalan dulu, mayat duduk belakang. Kita amal ni mazhab Hanafi. Tapi sunat bukan wajib. Afdal orang kapung jalan depan, belakang sekali mayat. Yang keempat, menguburkan mayat. Kewajipan yang keempat terhadap mayat adalah menguburkannya, iaitu tanam. Dan sekurang-kurangnya daripada menguburkan mayat adalah tidak akan tercium baunya dan aman dari pemungkaran haiwan buas. Kerana maksud dari menguburkan mayat itu untuk menjaga dia kehormatan mayat dan menjaga kesihatan orang yang berada di sekitarnya. Baik. Dalam mana kubur ada sebut dalam hadis berapa seter? Tak ada sebut. Dalam Quran kata berapa meter, berapa kaki? Tak ada sebut. Hanya dua syarat. Yang pertama, anjing tak boleh nak gali atau binatang buah. Binatang ni, anjing-anjing kalau kita tanam lagi daging apa semua, kalau tohoi gali. Faham? Jadi sekiranya kalau binatang memang tak boleh nak gali dah. Maknanya kalau kita tanam sekat pinggang, anjing tak boleh gali, maka sekat pinggang tu lepas wajib. Dia tak syarat tinggi munjung, tak syarat tinggi kepala. Faham tak ke? Maknanya kalau kita tanam kat pinggang kapung tu tanah liat. Kalau kat pinggang memang tidak boleh digali dan bau mayat tak naik tak atas. Tak siapa-siapa kapung orang. Dua syarat tu terpenuhi, lepas fardu bak tanam mayat. Jadi natang tak boleh nak gali, bau tak boleh nak tubik. Tak apa. Kaki tak kira apa kaki. Katakan sekaki je tinggi, kambuh khanda dengan tanah sekaki je. Dia bubuh tanah. Tanah tu jenis tanah keras, tanah liat. Tak saya kata anjing, gajah pun dia nak gali dah. Dan tak keluar bau, lepas kewajipan. Tapi sunat macam hak kita gali lening, iaitu tinggi semunjung. Masuk dalam liang, berdiri, dasuk dalam kubur, berdiri, Allah tangan ni sama air dengan tanah. Itu panggil semunjung. Diri dalam lubang, tangan ni sama air dengan tanah. Tu sunat. Lubang kubur itu disunatkan memakai lubang lahat jikalau tanah perkuburan itu keras. Tetapi bila tanah perkuburan itu mudah longsor, lebih baik dibuatkan lubang cempuri. Tetapi lubang kubur yang paling utama dalam tinggi manusia, wajar dengan setinggi tangannya. Sesampai mayat dikubur, lalu dimasukkan ke lubang lahat atau campuri. Campuri ini mana syakun, iaitu parit. Dimiringkan ke sebelah kanan menghadapkan mukanya mayat ke kiblat. Baik. Bak kubur pula. Dia afdal sekali, iaitulah lahat. Tu panggil liang lahat. Dibawa ke liang lahat. Liang lahat ni mana? Liang tu lubang. Lubang kubur tu. Lahat tu ni lubang kena datang ke kiblat pula. L. Huruf L. Ni lubang. Kita sini gini tak, straight gitu je. Bukan dia. Straight gini, kona air gini. Dekat air ni buah mayat. Diri gini. Lepas tu tutup dengan papang sini. Nampak lagi? Kat air tu diri mayat, letang mayat ngadap kiblat. Ni kubur lubang. Lepas tu kona air sikit tang kiblat. Air tu jarak mana? Air tu lepas mayat. Duduk gitu. Tutup sini dengan plastik ke, dengan kayu ke, dengan papan plywood ke. Lepas tu tinggal lubang ni kosong tau. Ni orang tanah, orang kambuh. Tu afdal sekali. Cara Nabi-Nabi ditanam. Sahabat-sahabat pun guna gitu belaka. Tapi pak kita pelikkan. Jadi untuk mana tu? Untuk tanah keras. Kita buat tidak lebih. Tanah belah-belah darat boleh. Kalau belah patah ni tak jadi. Kalau main buat air itu pak cerah tak jadi apa. Nampak dalam buat street gini pun lebih. Tanah pasir.
Jadi bila tanah pasir, tak boleh nak buat buat parit. Tak nak gali dulu lubang gini, lepas tu mari gini lubang, lepas tu gali parit tengah. Parit ni celuh kita nak ubur sanggai mayat. Bila masuk dalam parit tu, tutup dengan papang, kambuh ke atas. Ni cara kedua. Afdal hak tadi, lahat. Tak boleh juga tanah jenis ceru macam tempat kita ni, tanah patah. Bang takir, kubur tu buruk, jenis tanah. Jenis tanah pasir. Maka baru diharuskan pakai keranda. Kalau tanah jenis keras boleh buat lahat, pakai keranda juga makruh. Lepas tu tengok banyak berlaku makruh di tempat orang tanam mayat lening. Kenapa? Belah-belah darat tu tanah keras, dia tak buat lahat, dia guna keranda juga. Hukumnya makruh kerana asam keranda daripada orang bukan Islam. Dia ambil. Cuma dimaafkan dalam Islam bila tak boleh buat lahat, maka dia harus guna keranda. Kalau kita saja diambil keranda ni, pakai keranda terus, padahal boleh buat lahat, tak boleh buat lahat, meninggalkan sunnah Nabi, nak ambil mudah, maka makruh, tidak disukai pakai pakai keranda. Tapi tak dosa. Yang boleh pakai keranda tanah pasir. Boleh pakai keranda. Ketika mayat itu dimasuk ke lubang kubur, sunat membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan mengikut atas agama Rasulullah. Jadi ingatlah orang nak turun kanda nak Allah tu, yang tukang nak sambut pun kena ingat. Bila mari kanda kat lubang tu, tak tukang sambut dan tukang Allah tali, Bismillahi ala millati Rasulillah, kata gitu. Ni tak bunyi besar apa. Allah tarik, Allah tarik, Allah tarik. Ada mana benda Bismillah dengan nama Allah turun ni. Wa ala millati Rasulillah, atas jalan, atas kehidupan, atas sunnah, atas agama Rasulullah. Kan comel lalu. Kemudian dibuka tali kapangnya, dibuka wajahnya, dan dirapatkan pipinya ke bumi. Maksudnya pipi biar kena tanah. Kalau tanah tubuh dah masa nak kapang tu, tak apa dah, buka muka saja dah. Faham tak? Tapi kat kita tak buka tu, dia pelonggar saja. Yang sebenarnya buka muka. Muka tu bukan buka tu baik kepala gitu, buka muka. Faham? Buka muka, biar dia nampak tak kena. Buka muka, mata dia nampak tak ke depan. Kita pelonggar saja. Cabut tali saja. Tali walik pula, tu bahan tali tekak. Ni bahan tali kaki, berebut hanya bid'ah juga tu buat balik tali. Kalau ada tu, jangan buatlah lain kali. Main berebut tali gitu. Tak ada orang suruh. Jangan buat balik tali. Yang boleh buat balik barang-barang kegunaan orang hidup, iaitu bata. Kalau bom bata, kain kiswah tu, kain kelambu dia tu, tu orang buat balik. Tu boleh buat balik. Tali kapang bukan untuk orang hidup. Nak buat benda tali kapang? Nak ikat sepoket? Tinggal situ lah. Ambil lah benda. Dia ambil pasal orang dulu-dulu ambil. Dia tengok orang ambil, dia ambil attack. Main tiru sama. Kemudian baca doa lah, sebarang doa yang baik untuk mayat sekurang-kurangnya. Kerana Nabi berdoa pada kubur sahabat. Lama mana afdalnya orang sembelih kambing dengan lapah. Sembelih kambing 5 minit, lapah 20 minit. 25 minit lebih kurang lah, setengah jam lah lebih kurang duduk baru balik. Ini amanah Rasulullah. Jangan balik terus. Nampak? Nombor 1 sekali doa mesti ada, iaitulah istighfar. Sebab Nabi kata, istaghfiru li akhikum. Hendaklah kamu meminta ampunkan bagi mayat kamu ini, yang ini lepas tanam. Doa boleh dalam keadaan duduk, boleh dalam keadaan berdiri. Ada riwayat belaka. Tak payah bala. Doa belan diri boleh. Doa belan duduk boleh. Cuma paling afdal masa berdoa menghadap kiblat. Kalau menghadap mayat pun harus, tapi paling afdal menghadap kiblat. Bab zakat wallahu alam, kita ada sikit soalan. Isteri saya haid 5 hari, suci 5 hari, kemudian haid 10 hari.
Apakah ketika suci itu dikira suci bagi menunaikan puasa? Bagaimana pula dengan nifas? Baik. 5 hari haid. Lepas tu berhenti 5 hari, mari pula 10. Jadi 20 hari. Nampaknya dia ada istihadah. Kerana haid paling lama 15 hari. Nampak? Dia suci 5 hari, nak mari haid yang kedua mesti ada 15 hari pula. Kalau 5 hari bermakna darah yang pertama dengan darah yang kedua masih darah yang satu. Nah, kalau 2 kali haid mestilah sekurang-kurang cuti 15 hari. Jadi 5 hari, tengah-tengah tu dia ada cuti pula. Kita rayak sama dah ada 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Mula-mula keluar darah, lepas tu cuti, lepas tu keluar darah balik. Hak tengah tu dia cuti tu ada 2 kaul. Yang pertama dikira masa cuti tu masa haid. Nampak? Cuma tidak ada darah, tidak puasa, tidak sembahyang. Kaul yang kedua mengatakan masa itu suci dalam musim haid. Faham? Suci tapi dalam musim haid. Jadi boleh sembahyang, boleh puasa. Nak ikut mana-mana pendapat boleh belaka. Soalan kedua. Apakah ketika manakah disebut wasallim dan wasallam ketika selawat? Ini banyak juga orang tersasul. Masa mana nak guna wasallam, masa mana nak guna wasallim? Dia tengok atas depan dulu. Dia lawannya salat dan salam lah. Selawat dan salam. Nampak? Selawat lawan salam. Jadi tengok selawat tu lagu mana? Allahumma salli. Maka wasallim. Ingat tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Pasal salli tu baris di bawah. Kata kalau wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ingat situ. Salla wasallam. Salli wasallim. Gitu. Pasal salla tu fi'il madi. Salla fi'il madi telah menselawat oleh Allah, wasallama dan telah memberi salam oleh Allah juga. Kalau salli fi'il amar, ya Allah takut selawatkanlah, wasallim dan sejahterakanlah. Habis. Soalan seterusnya, bayi yang gugur 3 bulan ditanam di tepi rumah, adakah kubur tersebut dengan hukum kubur dewasa? Yang kedua, seorang keguguran 7 bulan tanpa disolatkan, adakah perlu disolatkan semula di atas kuburnya? Bagaimana dengan niat? Adakah diniatkan solat ghaib? Baik. Bayi yang gugur 3 bulan baru kandungan, maka tidak dikira hidup. Maka sunat ditanam. Dikira keguguran. Tak sampai 4 bulan dah hidup lagi, maka kubur dia tidak seperti mana kubur orang lain. Dia tak kira kubur, dia tak panggil kubur. Dia nak panggil kubur ni, bayi tu sekurang-kurang 4 bulan, iaitu 120 hari ditiup roh. Maka jagalah kuburnya, tak boleh pijak, tak boleh lakah. Kalau tak sampai tiup roh lagi, maka tidak dikira manusia, dikira maknanya barulah ketulang daging. Faham? Dan tidak akan hidup di padang mahsyar nanti. 7 bulan pula, 7 bulan mati dalam nun, tak beranak mati dah, maka tak ada semayang. Ngikut satu pendapat. Faham? Tak ada semayang. Iaitulah 3 saja kena buat, kerana lebih daripada 6 bulan, iaitu mandi, kapan, tanam. Mandi, kapan, tanam. Nak boleh ke datang selagi semayang, dia kena hidup. Beranak sekejap, suara mak panggil, mati terlalu, tu ada semayang. Soalan seterusnya, baru-baru ini isteri saya beranak dengan jalan pembedahan kerana tiada jalan nomor untuk bersalin. Dia belah. Alhamdulillah, lepas bedah semuanya selamat. Masalahnya ada pendarahan selepas bersalin selama lebih 2 minggu. Adakah ini dikira darah nifas atau istihadah? Dia masalah dah bersalin dengan pembedahan ini, dia tidak tetap masalah nifasnya. Ada kalanya tidak mengalami nifas langsung, dan ada kalanya mengalami nifas.
Jikalau keluar lepas daripada persalin tidak sampai 15 hari, maka keluar darah ikut kemaluannya, maka darah nifas lah namanya. Faham? Itulah darah nifas. Kalau 15 hari daripada hari pembedahan baru keluar darah, namanya haid. Dia gitu. Lalu bersambung dengan pembedahan terus keluar darah, itu istihadah. Daripada belum beranak tu darah dah, belah pun darah, lepas darah beranak keluar lagi, dia bukan nifas. Nifas ni dia berhenti dulu sebelum beranak. Sama ada beranak ikut jalan biasa ataupun pembedahan. Jadi biroliknya 2 minggu ni darah nifas lah. Darah nifas. Semasa berpantang pula, mak tok tua saya suruh selalu berpesan tentang pantang larang yang saya ragu tak masuk akal. Seperti jangan beri tali pusat tangga dalam air, nanti bila besar anak mati lemah. Lepas itu bila balik rumah pada waktu malam, kena kebah pakaian bila nak masuk rumah, kerana syaitan ada tumpang sekali. Kerana budak kecil boleh nampak makhluk halus. Katanya, apakah ini perbuatan mengarut? Ini mengarut saja ni. Tak ada apa-apa. Ada orang kata tak dipijak tanah, tak sampai 40 hari. Tak ada apa-apa. Nak kebah benda. Nak masuk rumah kena kebah kain tu. Kebah takut ada lipang cicak tu, nak sabar. Saya ada anak berumur 1 bulan lebih dan sering kali menangis pada waktu malam. Kadang-kadang bermula pukul 10 sampai 2 pagi. Memang dah budak kecil. Adakah surah atau amalan yang boleh menenangkan kerana tiap-tiap malam dia menangis sekuat hatinya? Saya kesian tengok dia menangis seperti itu. Budak menangis. Iman. Tapi tak usah bimbang lah. Kalau budak menangis umur sebulan, 2, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bahasa dia. Ada hak menangis sekerat hari ada. Nak tu pening kepala nak buat. Cek tak ada benda apa semua. Dia jenis berahi teriak. Kalau dari segi rohaninya, setengahnya gangguan daripada syaitan juga. Nama dia Ummu Sibian. Dia berahi Allah muka dia. Budak-budak nak tidur, ni mari. Jelek muka udah. Faham tak kawan tu selok-selok sendiri. Jadi di antara amalannya, tiuplah ayat kursi pada ubung-ubung dia. Nampak? Tiup ayat kursi pada ubung-ubung dia. Dan jangan beri tidur teletang, tidur nerak. Faham? Kalau mari menangis, jangan ambil buah tariba, njuk. Dia kohon menangis, takut tang. Beri menerak, gosok belakang, tiup ayat kursi pada ubung-ubung dia. Ikhtiar. Nak khabar surat Yasin panjang sangat. Nama dia tak dalam tidur, kita pula tidur. Soalan seterusnya, saya bekerja di rumah mayat hospital dan telah melihat macam-macam jenis mayat. Baguslah, kerja yang banyak pahala ni. Soalan saya, bolehkah saya ceritakan mayat kepada waris atau orang lain? Adakah ini dikira mengaibkan mayat? Baik, ditengok yang baik, tengok hak uduh, boleh cerita tak? Pada asalnya kalau yang baik, ceritakanlah, dengan syarat dia bukan orang jahat. Nampak? Berlaku benda baik kepada mayat tapi dia bapak mala'un, jangan cerita, jadi fitnah. Kaki lebong pitih orang, kaki khenak korang, kaki zalim korang, tapi ada bertanda baik pada mayat berlaku. Jangan cerita kat kita. Tengok dah, terima tak jadi gitu. Tengok dia kaki pi kuda comel mati. Jadi habis bahang pi kuda habis. Faham tak? Jangan, tak boleh. Ini ulama sebut, orang jahat masih hidup, berlaku benda baik, jangan cerita. Nampak? Takut orang kata benda jahat dia buat tu betul. Kemudian orang yang baik berlaku benda jahat, jangan cerita tak. Faham? Tak boleh. Dia orang baik, jadi fitnah. Orang baik, tok guru Quran mati nampak benda udah pergi cerita. Kata tengok tak pakar. Ingat balik ingat tok guru ada ni, tengok ni mati tu. Nampak? Jadi fitnah pula. Jadi orang jahat berlaku benda yang jahat, boleh cerita dengan syarat. Dan yang kedua, orang baik berlaku benda baik, boleh cerita tanpa syarat. Orang baik kerja benda baik, orang soleh, orang jujur, orang suka tolong orang, tok imam, tok bila, tok guru umpamanya lah, berlaku benda baik,
masa mati, faham? Hak tu ceritakanlah. Nampak? Yang kedua, yang pertama tadi, orang jahat berlaku benda jahat boleh cerita dengan syarat jangan sebut mayat lah lagu orang sama nama siapa-siapa. Cuma khabar amalan dia masih hidup. Amalan dia masih hidup. Kita tukang urus mayat, dia masih hidup tu berakhir zina sangat, berakhir minum arak. Kemudian kita mati jadi benda huduh, kita cerita pada orang niat nak menakutkan orang daripada amalan dia masih hidup. Hak ni comel. Faham? Jadi pengajaran. Soalan seterusnya. Masalah saya yang kedua, saya ingin kahwin. Nak kahwin lah. Tadi kerja jaga mayat. Tetapi ibu belah perempuan tak setuju. Kerana kerjaan saya boleh membawa badi atau kenang mayat. Apakah dimasukkan dengan badi mayat? Ada ke? Jawabnya, apa yang berlaku daripada hak kita jumpa orang-orang ngurus mayat ni, tak ada lagi badi kena pada keluarga dia. Jadi badi mayat-mayat ni sebenarnya masalah semoh semangat. Ada orang jenis lemah semangat. Jadi orang Melayu panggil kena badi mayat. Lemah semangat, tengok orang berlanggar tak boleh, tengok orang lupa tak boleh, tengok orang mati tak boleh. Ni terbawa-bawa jadi lemah semangat. Kalau dia mengandung anak pula jadi macam-macam peseng, bawakan daripada lemahnya ibu tadi. Nampak ni kata kena badi. Jadi badi ni benda boleh jadi ada dalam masyarakat, tapi jangan percaya sangat. Dia gitu. Dan benda tu tidak mustahil. Tapi hak kerja-kerja urus mayat, nikah mulai-mulai ada belaka. Tak ada apa-apa pun. Tak ada bini dia tak boleh nak tidur buat apa. Macam-macam nampak. Buat apa pula? Untuk lelaki kerja hospital buat mayat, tak ada lagi. Mereka tu bini gemuk tambung belaka. Nak makan sedap. Tak usah bimbang lah. Jadi mak tak setuju, tak ada apa-apa, dikira ayah. Mak bukan wali, ayah wali. Tak usah kira dengan mak. Yang pergi kira dengan mak tu apa? Kira dengan ayah. Kira dengan apa orang tak apa sihat gitu. Soalan seterusnya, boleh tak terang cara takbir tangan terlunjuk masa tahiyat? Nak hak betul. Sebab saya tengok ada orang takbir sekerat dada, ada hak macam tangkap rama-rama, jari terlunjuk pula kadang-kadang ada sekejap naik sekejap turun. Ada hak tangan genggam jari terlunjuk itu buka, ada hak lepas genggam ke guana. Ginilah takbir yang mudah yang mengikut hadis Nabi ni rafa'a yadaihi hazwa mankibai. Nabi angkat dua tangan, tapak tangan ni setentang dengan dua bahu. Dan dalam hadis yang lain, hujung-hujung jarinya setentang dengan telinga. Setentang ni bukan duduk gini, sama aras lah. Jadi bila kita angkat tangan kita, ibu tapak tangan mesti duduk kat bahu. Tak ada orang jadi duduk kat tiok tak. Mesti duduk kat bahu. Dan mesti jari dia mesti duduk kat telinga. Tak payah tengok cermin pun duduk di situ lah. Kita buatlah 150 juta kali, memang hidup situ juga. Tidak jadi duduk bawah gini. Jadi hak bawah gini ni tak ada riwayat. Allah, tak ada riwayat. Allah, bawah gini. Dia sampai ke atas gini. Tak tengok TV pukul 2:30 pagi. Tok Imam terawih. Tu kan Tok Imam belum bila. Tok Imam Masjidil Haram. Allahu Akbar. Ada dua ni duduk. Tok Imam besar lah tu. Kan Tok Imam hadari tu Masjidil Haram. Nampak tak? Hak turun-turun takbir situ comel tu. Situ hak comel. Boleh nampak dah ni. Kemudian pula tahiyat. Mazhab Syafi'i naik duduk tahiyat genggang selalu. Mazhab lain naik tak genggang, ubuh gitu dulu. Siapa kat tahiyat, siapa kat dekat asyhadu alla, dia pun buat tubik gitu. Tutup balik. Jadi dua-dua ni betul belaka. Cuma kita mazhab Syafi'i naik tu genggang selalu. Siapa kat isyarat asyhadu alla ilaha illallah, siapa kepada salam. Tu saja. Hak ni tak ada khilaf, duduk gitu sama. Soalan yang seterusnya. Imam sujud tilawah, makmum tak sujud, apakah batal solat makmum? Jawabnya, kalau makmum sengaja tak sujud, maka tak batal, maka batal sembahyang makmum. Nampak? Iza sajadal imamu lil tilawah, apabila imam telah sujud kerana sajadah, maka walam yasjud
makmum dan makmum tidak sujud, fabatalat salatuhu, maka batal solat makmum. Ini jelas dalam kitab fiqh. Tu imam sujud tilawah, makmum tak sujud. Nampak? Maka makmum batal sembahyang. Nah, dia gitu. Tapi kalau makmum tak tahu, makmum ingat tu imam rokok. Nampak? Pasal makmum duduk luar atau rapuang. Nah, tu imam Allahu Akbar, sujud sajadah. Kalau subuh memang orang ingat dah subuh Jumaat. Dah kalau Isya boleh tak sujud sejadah? Boleh tak? Boleh ke kalau siapa ayat sejadah? Jadi tu imam sujud sejadah, makmum puan rokok. Allah, rokok aman-aman. Nah, jawabnya dak batal belaka tu, hak salah tu. Kerana salah dak batal. Yang batal ni memang tak mau sujud. Dia tak sujud, dia seorang diri. Batal lah sembahyang dia. Tu boleh tahan. Dah lah tak seorang tak sujud, tegar pula. Subhanallah. Itu tegar. Tu lebih pada batal. Imam solat tarawih lupa bilangan rakaat. Kemudian dia ingat dan bangun semula dan beri salam tanpa sujud sahwi. Adakah perlu dilakukan? Makmum perlu lakukan. Baik. Tu imam ni sepatutnya ada serakaat lagi, dia pergi duduk dah. Dia pergi duduk nak baca tahiyat akhir. Lepas tu baru sedar naik bangun serakaat lagi. Ada serakaat lagi rupanya. Kemudian sekarang turun tak ada sujud sahwi. Jawabnya makmum ikut imam je lah. Sebab sujud sahwi ni bukan wajib. Dah tambah rakaat betul dah. Sunat je sujud sahwi. Jadi tu imam dah tambah rakaat, cuma dak sujud sahwi, cuma luput fadilat sunat. Semayang tu telah sah. Dua soalan lagi hak ni insya-Allah kita bawa di lain kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi